Masyarakat majmuk merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan kaum yang mempunyai kepercayaan, adat, resam dan budaya yang tersendiri. Setiap kaum di negara Malaysia ini mempunyai latar belakang dan sejarah kemasukannya. Masyarakat majmuk dibahagikan mengikut garis-garis pemisah seperti ras, etnik, agama, ideologi, bahasa dan juga budaya. Latar belakangnya, pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di Tanah Melayu adalah Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, berlaku penghijraan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Ekoran dasar kolonial British yang membawa masuk kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak-tapak pelombongan dan dalam sektor ekonomi. Senario ini didapati berterusan sehinggalah sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kesan yang jelas melalui dasar liberal British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijraan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Kemajmukan masyarakat menyebabkan British mentadbir berdasarkan pendekatan pecah dan perintah di Tanah Melayu. Kaum pendatang dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing, sementara perhubungan langsung dengan kaum-kaum lain tidak digalakkan. Hasilnya, terbentuklah masyarakat majmuk seterusnya berbilang kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Kini, komposisi membentuk masyarakat Malaysia terdapat pelbagai kaum yang mempunyai akar peradaban asal yang kukuh, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan India. Setiap kaum mempunyai identiti budaya yang tersendiri dan amnya identiti budaya ini termasuklah corak pemakanan atau lebih umumnya kepenggunaan. Setiap masyarakat mempunyai kepercayaan dan pantang larang tersendiri yang mana ia berkait rapat dengan tradisi dan pegangan agama masing-masing. Setiapnya ada perbezaan dan ciri-ciri yang tersendiri. Isu sensitif berkaitan dengan kepenggunaan dalam masyarakat majmuk di Malaysia, seperti isu penyembelihan yang tidak ikut syariat, isu khinzir seperti penggunaan bulu khinzir dalam berus dan sebagainya. Budaya kepenggunaan ini kadang-kala menimbulkan rasa tidak puas hati, malah konflik apabila ia dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu. Ini menunjukkan pelbagai isu berkaitan kepenggunaan dalam masyarakat timbul, terutamanya melibatkan pengguna Muslim dalam pasaran semasa. Hai, saya Julie Misha. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian dan juga objektif, iaitu faktor pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Dapatan kajian yang kami gunakan bagi melengkapkan tugasan ini ialah melalui kualitatif, iaitu kami mengumpul maklumat-maklumat daripada artikel serta laman sesawang. Terdapat banyak faktor-faktor pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya ialah kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu, menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu. Kedatangan masyarakat Cina ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru, iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Wujudnya golongan ini membawa kepelbagaian atau kemajmukan masyarakat di Malaysia dan menggambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan, iaitu dari Negapatam dan Madras. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah keluar. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu. Faktor yang seterusnya ialah dapat dilihat dari segi sosial dan budaya. Setiap kaum mengamalkan cara hidup yang berbeza. Bagi kaum Cina dan India, mereka mengekalkan amalan sosial budaya mereka sendiri seperti pakaian, bahasa dan budaya. Di samping itu, wujud juga pertubuhan di pertempatan masing-masing yang kegiatannya berdasarkan kepentingan sesuatu kaum.
Perkembangan ini menyebabkan masyarakat Cina, India dan Melayu hidup sebagai sebuah masyarakat yang tersendiri. Objektif seterusnya adalah untuk melihat kesan-kesan daripada isu ini. Yang pertama, kesannya ialah pengguna akan terdedah terhadap risiko untuk penipuan maklumat atau label. Ini adalah disebabkan kurangnya kesedaran dalam terhadap kalangan pengguna dan pengusaha dalam menitik beratkan nilai sensitiviti masyarakat sekeliling terhadap pengambilan barang gunaan harian masyarakat. Justru itu, sikap masyarakat sekeliling terhadap pengetahuan dan pengusaha yang beretika perlu diterapkan di dalam masyarakat Malaysia, khususnya supaya amalan pencampuran antara produk atau bahan yang halal dengan haram dapat dibendung dengan sewajarnya. Sebagai contoh, kes yang pernah berlaku pada Mei 2021, khabar melaporkan terdapat DNA khinsir di dalam surimi seperti berbola daging di medan seri IKEA, sehinggakan premis itu terpaksa ditutup dalam tempoh masa yang lama bagi tujuan pembersihan dan penyamakan daripada penemuan DNA khinsir tersebut. Kesan kedua kepada pengguna ialah pengguna akan berisiko mendapat jangkitan dari penyakit berjangkit. Ini adalah disebabkan pengguna terdedah dengan penyakit bawaan haiwan yang boleh membawa maut kepada manusia. Oleh itu, salah satu prasyarat utama haiwan halal bagi pengguna Muslim apabila hendak dimakan mestilah disembelih dengan mengikut hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan. 4 asas utama perlu Selain itu, beberapa syarat lain perlu diteliti dan titik beratkan oleh pengusaha, juga seperti keadaan kesihatan haiwan, persekitaran yang bersih, alat pemrosesan dan seumpamanya. Juga membantu memastikan haiwan yang disembelih bersih dan suci, serta ini juga ada satu amalan penyembelihan yang telah diiktiraf oleh dunia. Langkah penyelesaian kepada isu sensitif dalam kepenggunaan. Langkah pertama adalah dengan mempromosikan program kesedaran halal dalam kalangan pengguna industri khususnya dan khalayak pengguna amnya. Pengenalan kepada konsep halalan thayyibah, halal lagi baik, adalah perlu memandang ia asas kepada kepenggunaan bagi masyarakat Islam. Begitu juga bagi masyarakat bukan Islam, mereka turut mempunyai peraturan yang tertentu dalam aspek kepenggunaan, lebih-lebih lagi pemakanan. Penanaman kesedaran halal ini dapat memberi maklumat kepada pengusaha bukan Islam khususnya dalam aspek penyediaan barangan pengguna yang berkait dengan umat Islam. Langkah yang kedua adalah mengetatkan prosedur kelulusan sijil halal dengan pengusaha industri. Dengan kata lain, Akta Halal perlu dikuatkuasakan untuk mengelakkan singgah sambil lewa pengusaha industri makanan khususnya dalam mengabaikan aspek halalan thayyiban. Begitu juga dengan mewajibkan penjawatan eksekutif halal dalam syarikat-syarikat pemegang sijil halal di Malaysia. Ini adalah bagi memastikan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap mengaplikasikan prinsip-prinsip halal dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kesimpulannya, kita sebagai pengguna sebenarnya adalah tidak salah untuk mengambil sikap cerewet dalam menentukan pilihan, sama ada untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan yang dibeli atau dilanggan. Kita sebagai masyarakat hidup dalam berbilang kaum, agama serta budaya. Isu-isu sensitif yang timbul dalam masyarakat perlu ditangani dengan sewajarnya. Ia tidak wajar dibiarkan berlanjutan kerana ia dapat mencetuskan keharmonian masyarakat majmuk. Setiap anggota masyarakat dari setiap kaum perlu bersama-sama menjaga sensitif kaum
Tindakan ini perlu memandangkan tiap konflik yang terjadi biasanya melibatkan isu perkauman dan keagamaan. Selain itu, pihak berkuasa dan pihak-pihak lain perlu bersama untuk menggambling tenaga dalam mewujudkan perpaduan kaum yang memahami dan berpengetahuan agar akan saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia dapat direalisasikan dengan berkesan.